Terima kasih ya, selamat pagi. Ya. Saya ambil ini sementara. Kalau kita bercakap pasal sendi, sendi merupakan anggota ataupun anggota khusus dalam badan kita yang mana ia menghubungkan antara dua tulang atau lebih, yang ia membolehkan tulang itu bergerak dan memberikan flexibility ya. Jadi sendi terbahagi kepada beberapa bahagian ya. Satu kita panggil apa yang kita panggil tulang rawan. Tulang rawan bertindak sebagai cushion supaya memberikan perlindungan dan juga daya gelosoran kepada tulang tersebut. Kedua, dalam sendi itu juga ada kapsul dan di dalam kapsul itu ada bendali synovial ataupun dalam bahasa Inggerisnya kita panggil synovial fluid. Yang itu bertindak sebagai pelincir. Kalau kita dah berusia jadi dalam bahasa biasanya kita kata kurang minyak lah ya. Dia selain daripada pelincir, ia memberikan nutrisi dan khasiat kepada tulang rawan. Dan sendi juga terbentuk bersama dengan tendon ataupun ligamen yang memegang sendi itu untuk menjadi lebih kuat lagi. Secara umumnya kalau kita berkata mengenai sakit sendi yang tidak sihat ni, dia boleh dikategorikan dalam beberapa bahagian ya. Satu mungkin disebabkan oleh kecederaan. Kecederaan sama ada kecederaan kemalangan ataupun bersukan ya, kita panggil sport medicine lah. Kedua mungkin juga disebabkan daripada jangkitan kuman kepada sendi tersebut ya. Jangkitan kuman melalui kulit dan akan menyebabkan dan terus ke dalam sendi atau tulang tersebut. Selain daripada itu juga proses penuaan ya, seiring dengan usia kita, tulang kita dan sendi menjadi haus ya. Jadi menyebabkan kita mendapat sendi-sendi yang kita kata bengkok dan sakit lah. Selain daripada itu juga sakit sendi ini yang tidak sihat boleh disebabkan oleh apa yang kita panggil radang atau inflamasi ya. Inflamasi adalah respon pada badan kita disebabkan oleh sesuatu faktor. Selain daripada itu juga kita boleh mendapat sakit sendi disebabkan oleh pemakanan yang tidak sihat ya. Contohnya obesiti ya, dan juga gout ya. Gout adalah merupakan salah satu penyakit sendi yang tidak sihat. Kalau kita berkata pasal sakit sendi ya, atau nama lainnya arthritis ya, ia adalah bahasa yang kita kata ungkapan untuk radang pada sendi tersebut. Bila kita ada radang sendi, ia menyebabkan kita rasa sakit, bengkak dan menyebabkan kita sukar untuk bergerak. Jika kita cerita pasal sakit sendi ni, macam Ivan cakap tadi, terdapat lebih 100 jenis sakit sendi. So terlalu banyak ya. So sakit-sakit sendi yang utama yang kita selalu jumpa adalah osteoarthritis yang berkaitan dengan faktor usia. Kedua, penyakit kita panggil rheumatoid arthritis atau rheumatism yang disebabkan oleh radang, disebabkan oleh autoimun lah ya. Autoimun adalah apa yang kita kata masalah kepada antibodi kita menjadi celaru dan menyerang pada sendi-sendi kita. Dan ketiga yang paling common di negara kita adalah gout lah. Salah satu contoh lah ya. Sakit sendi ni merupakan, kalau kita bercerita pasal sakit sendi yang lebih kronik ya, ia akan mengganggu kita daripada segi aktiviti harian disebabkan sakit je. Jadi kita tidak boleh bergerak secara normal. Selain daripada itu, kita tidak boleh melakukan aktiviti harian kita seperti biasa ya. Contohnya kerja rumah kan. Dan mengganggu juga dari segi sosioekonomik, macam kita tidak boleh pergi bekerja ya. Jadi sakit sendi ni adalah sakit yang agak serius lah. Jadi perlu diberi Ini satu lagi soalan yang penting. Sakit sendi ini kesannya, adakah ia akan mendatangkan impak kepada kehamilan wanita? Macam kita cakap tadi, sakit sendi banyak berlaku kepada golongan wanita, terutama golongan wanita yang muda ya. Tapi bukan kita kata sakit sendi menghalang pesakit daripada hamil ya. Untuk pesakit muda yang mengalami sakit arthritis, mereka masih boleh meneruskan niat kehamilan mereka. Tetapi mereka perlu mendapatkan nasihat dari pakar-pakar, pakar sakit puan dan juga pakar rheumatologi untuk memastikan yang mereka itu selamat untuk melalui proses kehamilan. Kerana proses kehamilan itu perlu memastikan bahawa sendi mereka stabil. Kedua, memastikan bahawa ubat-ubatan itu adalah selamat untuk mereka. Jadi kita kena jaga keselamatan ibu dan juga keselamatan janin sebelum kita memberi kebenaran kepada mereka untuk melalui proses kehamilan. Baik, dari segi saya ringkas rawatan dan mungkin cara sekiranya mereka